Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Kita pergi kepada bahagian yang keempat dalam Akta Kontrak 1950. So, setakat ni kita dah perhatikan apakah elemen-elemen dalam kontrak. Okey, ingat lagi dah ada 6 elemen kan? Itu bermula dengan tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan dan keupayaan. Setiap satu ada maksud dan juga elemen-elemen yang perlu kamu hafal ya. Okey, so untuk hari ini kita akan bincang tentang syarat-syarat kontrak. Okey, syarat kontrak ni fakta khusus ya. Di sini ada 5 syarat kontrak, iaitu kontrak sah, kontrak tidak sah, kontrak batal, pelepasan kontrak dan juga remedi. Okey, so hari ini cikgu akan bincang 3 bahagian, iaitu kontrak sah, kontrak tidak sah dan juga kontrak batal. Okey. Okey, apa dia kontrak sah? Okey, kontrak sah maksudnya perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Apa-apa perjanjian yang boleh dikuatkuasakan dikenali sebagai kontrak sah. Okey. Kenapa boleh dikuatkuasakan? Sebab dia mematuhi semua elemen asas kontrak. Okey, dia ada tawaran, ada penerimaan, ada balasan, ada niat, ada ketentuan dan keupayaan. Kalau dia terlanggar mana-mana elemen ni, kontrak itu adalah kontrak yang sah. Okey. Contoh, Ali bercadang menjual kereta WOW pada Ahmad dengan harga RM50,000 dan Ahmad menerima tawaran tersebut. Ini menunjukkan satu kontrak yang sah. Okey, ada tawaran, ada penerimaan, ada balasan, ada niat, ada ketentuan kereta apa, harga berapa. Mungkin dua-dua pihak ni layak berkontrak. So ini kontrak sah. Okey. Apa dia kontrak tidak sah? Okey, kontrak tidak sah ni just terbalikan. Perjanjian yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Kenapa tidak boleh dikuatkuasakan? Sebab dia tidak mematuhi elemen-elemen asas kontrak. Dia mungkin melanggar mana-mana 6 elemen tu. Okey, tawaran, balasan dan sebagainya. Ali bercadang untuk menjual kereta WOW kepada Ahmad, seorang kanak-kanak dengan harga RM50,000 dan Ahmad bersetuju dengan tawaran tersebut. Kenapa kontrak ni tidak sah? Sebab dia melanggar elemen keupayaan. Walaupun ada penerimaan, ada tawaran, tapi dia melanggar elemen keupayaan. So, kontrak tidak sah. Okey. Okey, apa dia kontrak batal? Sama dengan kontrak tidak sah. Okey, kontrak yang tidak sah mengikut undang-undang. Okey, so bila tidak sah, dia tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Okey, tapi di sini ada satu lagi bahagian, kamu kena tahu kenapa kontrak tu menjadi kontrak batal. Okey, ada beberapa sebab, ada 5 sebab kenapa kontrak tu batal. Okey. 1, perjanjian dilarang oleh undang-undang. Jadi kalau kita buat suatu perjanjian yang tidak dibenarkan, contohnya perjanjian perjudian, perjanjian menjejaskan kebebasan dan kestabilan perkahwinan, perjanjian menghalang kegiatan perdagangan, automatik kontrak tu batal. Okey, katakan kamu seorang pemilik pasar raya, okey, di sebuah bandar dan kamu buat kontrak dengan kawan kamu ataupun seorang lagi peniaga, kamu tak nak dia buka pasar raya di kawasan tersebut. Itu perjanjian dilarang oleh undang-undang. Tak ada siapa yang boleh menghalang kegiatan perdagangan. Okey. Yang kedua, perjanjian bersifat mengecewakan undang-undang. Sebab perjanjian ni boleh melanggar peruntukan undang-undang yang sedia ada. Jadi kalau kita buat juga perjanjian ni menyebabkan kita melanggar undang-undang sedia ada. Okey, contohnya perjanjian mengelakkan bayar cukai perniagaan, itu memang tidak dibenarkan. Automatic contract batal. Jadi jangan buat undang-undang yang jangan buat perjanjian yang boleh mengecewakan undang-undang sedia ada. Bercanggah dengan undang-undang yang terdapat. Jangan confuse dengan pertama ya, ini dilarang. Yang ini mengecewakan. Maksudnya bercanggah dengan undang-undang. So bagi contoh yang sesuai. Ini perjudian, perjanjian elak cukai perniagaan. Okey. Perjanjian berunsur fraud. Fraud maksudnya penipuan. Okey. So perjanjian yang dibuat dengan niat untuk melakukan tipu muslihat atau boleh mengugat pihak lain terlibat dari segi keselamatan atau benda atau nyawa. So anything fraud atau penipuan ni tidak dibenarkan. Contohnya perjanjian untuk mendapatkan harta orang lain secara curang. Okey, ada unsur penipuan, automatic kontrak batal. Okey.
Perjanjian boleh mendatangkan bencana terhadap nyawa dan harta benda orang lain. Okey, contohnya perjanjian mendatangkan kerugian pada seseorang. Ini memang dibenarkan dalam undang-undang ya. Automatic contract batal. Okey. The last one, kontrak perjanjian yang berkaitan dengan tidak bermoral atau bertentangan dengan kepentingan awam. Okey, contohnya berkaitan dengan isu seperti pelacuran, okey, kontrak pemberdagangan manusia, ini memang kontrak batal. So ada 5 sebab kenapa suatu kontrak batal. Okey, cuba recall balik ya. Yang pertama, dilarang oleh undang-undang, bagi contoh seperti perjudian. Mengecewakan, iaitu bercanggah dengan undang-undang sedia ada, contohnya elak bayar cukai perniagaan. Fraud, penipuan, mendapatkan harta orang lain secara curang. Mendatangkan bencana, dan last one tidak bermoral. So hafal ya, ada 5 sebab kenapa kontrak tu batal. Okey. Okey, let's go to contoh soalan dan cadangan jawapan. Nyatakan 4 syarat kontrak. Apa 4 syarat kontrak? Kontrak sah, kontrak tidak sah, kontrak batal, pelepasan kontrak, remedi. Itu adalah syarat-syarat kontrak. So kamu kena bagi 4 saja. Okey. Uraikan syarat kontrak yang berikut. Kontrak sah apa dia? Kontrak yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Kenapa boleh dikuatkuasakan? Sebab dia memenuhi semua elemen. Okey. Kontrak tidak sah iaitu perjanjian yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Kenapa? Dia melanggar mana-mana elemen kontrak. Okey. Nyatakan 4 perkara yang menyebabkan suatu kontrak itu batal. 4 perkara itu apa dia? Iaitu perjanjian dilarang oleh undang-undang. Perjanjian bersifat mengecewakan undang-undang. Perjanjian berunsur fraud atau penipuan. Okey, perjanjian yang boleh mendatangkan bencana terhadap nyawa atau harta benda orang lain. Ataupun perjanjian tidak bermoral. Okey. Uraikan 3 perkara. Sama dengan 3, tapi kamu kena tambah dengan uraian. Okey, contoh perjanjian larang oleh undang-undang, contohnya apa? Perjanjian perjudian. Jadi kamu dapat 2 markah. Okey. Okey pelajar, itu saja. Harap kamu suka apa yang cikgu sampaikan dalam video ni. Harap kamu faham syarat-syarat kontrak, iaitu kontrak sah, tidak sah, kontrak batal, pelepasan kontrak, dan last one ialah remedi. So pelepasan dan remedi kita akan bincang dalam video berikutnya. Okay, so share dengan kawan-kawan, bagilah komen yang berguna ya. So wish you good luck untuk pengajian perniagaan penggal 2. Bye.